Integriti berasal daripada perkataan Latin iaitu integra yang bermaksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh. Pendefinisian terhadap istilah integriti boleh diklasifikasikan kepada 4 perspektif iaitu ketekalan nilai peribadi, komitmen terhadap nilai peribadi, komitmen terhadap nilai komuniti dan komitmen terhadap nilai-nilai murni. Dalam konteks pekerjaan ataupun perkhidmatan, integriti merangkumi sifat-sifat menyeluruh seseorang individu atau sesebuah organisasi berdasarkan nilai-nilai murni sejagat termasuk aspek accountability. Justera untuk melangkah ke masa hadapan yang lebih cemerlang, negara kita seharusnya bijak menguruskan kejayaan, mempunyai masyarakat beretika dan kaki tangan yang amanah serta berintegriti. Selain itu, kaki tangan organisasi perlu mempunyai prinsip lebih tegas, kuat dan amanah dalam mengatasi pelbagai kelemahan, kekurangan diri serta menjaga nama organisasi. Cabaran besar yang perlu ditangani dalam usaha tersebut ialah pemantapan etika dan integriti dalam sesebuah organisasi. Budaya etika dan integriti adalah selaras dengan cabaran keempat wawasan 2020 iaitu membentuk sesebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etika serta para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh berteraskan budi pekerti yang luhur. Objektif kajian kes integriti ini adalah untuk mengetahui isu atau permasalahan mengenai integriti di negara ini. Selain itu, kita juga ingin mengkaji kaedah ingin untuk menangani isu integriti dan kaedah memupuk integriti dalam diri seseorang. Objektif yang lain pula adalah untuk mengetahui kajian atau data berkaitan dengan integriti. Dunia masa kini dilanda dengan isu-isu yang menggugat integriti sama ada individu maupun sistem pentadbiran sesebuah negara. Antara isu integriti ini ialah masalah rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Isu ini tidak hanya melibatkan negara-negara maju seperti negara-negara dalam kelompok G7 sahaja, malahan negara-negara membangun juga terbelenggu dengan isu-isu seperti ini termasuklah negara Malaysia. Sistem kerajaan masa kini dilanda rasuah di semua sektor, jabatan-jabatan dan agensi kerajaan maupun swasta tidak terkecuali daripada gejala ini dan ternyata trennya meningkat. Ini adalah berdasarkan kepada data yang diperolehi oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Berdasarkan kepada statistik tangkapan dari tahun 2005 hingga tahun 2010 mendapati bahawa trennya adalah meningkat daripada satu tahun ke satu tahun yang lain. Melihat daripada data ini juga, kita mendapati bahawa semua golongan termasuk penjawat awam, pihak swasta, orang awam dan ahli politik terlibat dalam isu ini. Daripada jadual ini, kita dapat melihat bahawa statistik tangkapan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM) mendapati bahawa tangkapan daripada tahun ke tahun terus meningkat berdasarkan kes-kes yang berkaitan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Secara tidak langsung, integriti individu yang rendah ini menyebabkan sesebuah negara boleh mengalami kerugian yang besar. Selain daripada itu, kesan langsung yang memberikan kesan negatif kepada negara di mata dunia di mana ianya akan memberi kesan terhadap indeks persepsi rasuah di peringkat antarabangsa. Indeks ini hanya mengkhususkan kepada isu persepsi tahap rasuah sesebuah negara di mana kedudukan sesebuah negara akan disenaraikan mengikut skor yang diperolehi dan bukannya berdasarkan realiti sebenar tahap rasuah di negara terbabit. CPI dikeluarkan berdasarkan pengumpulan kajian-kajian oleh pelbagai pihak, termasuklah berdasarkan soal selidik yang dijalankan ke atas ahli-ahli perniagaan di luar negara dengan penekanan diberikan kepada elemen rasuah. Dari segi skor pula, skor terbaik yang pernah dicapai adalah pada tahun 1996 iaitu 5.32. Manakala skor yang paling rendah pula adalah pada tahun 2010 iaitu skor 4.4. Walaupun Malaysia merosot dari segi kedudukannya, secara umumnya skor Malaysia masih berada di peringkat pertengahan. Di samping itu, bilangan negara yang dikaji perlu juga diambil kira di mana 178 negara terlibat dalam CPI 2010 berbanding 41 negara pada tahun 1995. Kedudukan Malaysia dalam CPI bilangan negara yang terlibat dan skor mata yang diperoleh pada tahun 1995 hingga 2009 adalah sebagaimana jadual tersebut. Tren penurunan indeks ini berlaku secara langsung ianya berkaitan rapat dengan integriti masyarakat di dalam negara Malaysia. Dengan ini boleh disimpulkan bahawa integriti masyarakat Malaysia telah pun menurun daripada tahun ke tahun berdasarkan kepada indeks yang telah dikeluarkan ini. Antara kaedah yang digunakan untuk membentuk budaya kerja cemerlang daripada
Budaya etika dan integriti adalah dengan memupuk semangat kepimpinan dalam diri. Kepimpinan sangat penting dalam mencorakkan budaya kerja seseorang dalam organisasi. Kepimpinan berbagai peringkat perlu mempunyai azam dan iltizam yang teguh untuk memberi pedoman dan petunjuk serta melakukan perubahan untuk kebaikan. Kepimpinan organisasi yang baik dalam sesuatu organisasi merupakan satu aspek yang sangat penting. Pemimpin itu sama ada dipilih atau menawarkan diri untuk memimpin, memainkan peranan penting dan memberi komitmen yang menyeluruh. Sebagai contoh, melalui komitmen pengurusan atasan syarikat S yang meliputi penciptaan, integriti dan kepercayaan organisasi dan melihat komponen kepimpinan adalah aspek penting kerana pemimpin boleh membuat, mengekalkan atau menukar persekitaran. Sehubungan itu, sokongan untuk memupuk nilai integriti dan kepercayaan mesti bermula daripada pihak pengurusan syarikat S sendiri. Mereka boleh menunjukkan komitmen yang hebat dengan mengambil bahagian dalam sesi latihan dan melibatkan integriti dan kepercayaan dengan menjadikan nilai tersebut sebagai elemen biasa dalam ucapan, persembahan dan tingkah laku mereka sehingga menjadi contoh kepada semua pekerja yang ada. Selain itu, nilai integriti dan kepercayaan boleh dipupuk dengan cara menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan sepenuh hati. Kerja yang hendak dilaksanakan perlu dilakukan dengan sepenuh hati atas kehendak organisasi dengan mengetepikan segala kepentingan lain, khususnya kepentingan peribadi. Pembentukan budaya kerja yang berkualiti dalam sektor perkhidmatan awam akan dipengaruhi oleh nilai-nilai integriti dan kepercayaan yang diterapkan dalam diri setiap pekerja. Setiap pekerja perlu menyedari bahawa gaji yang diterima setiap bulan bukan sahaja untuk keperluan diri sendiri tetapi untuk menampung keperluan asas keluarga. Apabila nilai integriti dan kepercayaan telah diterapkan dalam diri seseorang pekerja, mereka akan sedia melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan mengikut kehendak organisasi supaya memperoleh keberkatan dalam pekerjaan. Sehubungan itu, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menambah baikkan lagi integriti dalam setiap budaya pekerjaan. Berbagai dasar telah disahkan oleh kerajaan seperti dasar etika perkhidmatan awam dan konsep perkhidmatan cemerlang, dasar bersih, cekap dan amanah, dasar nilai dan etika dalam perkhidmatan awam, dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam perkhidmatan awam dan dasar tonggak 12. Dasar-dasar ini juga telah dipraktikkan dalam pelbagai program di peringkat organisasi seperti penggunaan tanda nama, piagam pelanggan, pengumbalan kod etika kerja, manual kerja, file meja, sistem pejabat terbuka, modul pengurusan integriti, hari bertemu pelanggan, pusingan kerja dan penubuhan pasukan pemantau. Komitmen kerajaan dalam meningkatkan integriti terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam telah dilakukan dari semasa ke semasa melalui pelbagai cara. Salam sejahtera. Sekarang saya ingin membincangkan tentang dapatan kajian dan analisis mengenai topik ini. Rasuah dalam kalangan penjawat awam mahupun swasta sering menjadi topik perdebatan di negara-negara luar, begitu juga Malaysia. Menurut laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), statistik jumlah tangkapan dari tahun 2014 hingga 2021 telah berlaku kenaikan mendadak sehingga 205%, iaitu bersamaan dengan 552 kes kepada 1128 kes. Antara faktor-faktor berlakunya gejala rasuah adalah disebabkan oleh insan yang tidak berintegriti. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, integriti bermaksud kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan atau keutuhan. Seorang pekerja yang berintegriti rendah akan mudah untuk melakukan jenayah rasuah walaupun memiliki kelulusan yang tinggi, cekap dan mahir dalam melakukan kerja. Mereka yang tidak berintegriti memiliki kekuatan fizikal dan akal yang lemah kerana mudah tertipu dan mudah dipengaruhi oleh pegawai-pegawai yang ingin mengambil kesempatan atas kelemahan mereka. Sikap tidak amanah pada kerja, tidak adil, tidak bertanggungjawab dan tidak ambil peduli tentang akibat buruk dari perbuatan rasuah adalah sikap mereka yang tidak berintegriti.
Faktor lain yang menyebabkan mudahnya seseorang menerima rasuah adalah apabila mereka mengalami tekanan kewangan dan tekanan kerja yang berlebihan. Kebanyakan mereka mempunyai salah satu dari masalah-masalah seperti hutang, tunggakan bil, inginkan gaya hidup mewah, terlibat dengan dadah, alkohol dan sebagainya. Oleh itu, rasuah berkait rapat dengan integriti. Kita semua perlu bertekad dan bekerja keras membanteras rasuah dengan membudayakan integriti yang tinggi dalam kalangan agensi dan individu, sama ada dalam perkhidmatan awam atau swasta. Jika nilai moral dan integriti seseorang pekerja itu tinggi, maka dugaan rasuah boleh diketepikan. Namun, jika integriti dan moral seseorang itu rendah, maka mereka akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan amalan rasuah demi mendapatkan wang secara pantas. Sehubungan itu, usaha ke arah memantapkan integriti kaki tangan awam perlu ditingkatkan dan latihan berterusan perlu diberikan kepada semua kaki tangan. Penekanan terhadap nilai murni dan pemantapan kerohaniaan juga perlu diterapkan dalam masyarakat, terutama melalui kempen, iklan, khutbah, ceramah agama dan penggunaan media sosial. Hakikatnya, individu berintegriti akan melahirkan masyarakat berakhlak dan bermoral, dan masyarakat yang beretika akan menolak sebarang aktiviti tidak bermoral seperti rasuah. Secara rumusnya, integriti membawa erti kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu dalam individu dan organisasi. Integriti mempunyai kaitan erat dengan etika. Ianya adalah berlandaskan etika dalam tindakan seharian. Manakala etika merupakan himpunan nilai dan moral yang mempunyai piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesions. Budaya kerja pula merujuk kepada nilai kepercayaan, sikap kepercayaan dan sikap pekerja terhadap pekerjaannya. Dalam konteks integriti, ianya hanya bukan terfokus kepada isu-isu rasuah sahaja. Malah, ia merupakan satu konsep yang lebih besar seperti melibatkan juga amalan budaya kerja yang menuntut amalan berintegriti. Seperti integriti dalam ketepatan waktu, integriti dalam menyampaikan maklumat, integriti dalam memberi perkhidmatan terbaik, integriti dalam berhubung dengan ketua jabatan, rakan sekerja dan juga kaki tangan sokongan. Etika dan integriti dalam perkhidmatan perlu diperlihatkan oleh penjawat awam melalui pelaksanaan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka demi kepentingan umum. Sekiranya perbuatan ini tidak beretika dan tidak berintegriti dibiarkan berterusan tanpa usaha menanganinya, maka ia berupaya menghilangkan kepercayaan masyarakat dan menjejaskan imej pekerja, negara serta melumpuhkan entiti korporat yang kukuh. Maka dapat difahami bahawa etika dan integriti dalam kalangan penjawat awam amat penting untuk dipupuk demi melahirkan bangsa Malaysia yang berdaya saing dan maju. Secara kesimpulannya, dapatlah disimpulkan bahawa etika ini wujud dari dalam diri seseorang individu dengan adanya disiplin dan kekuatan diri yang utuh. Dalam aspek politik, nilai-nilai murni merupakan prasyarat kepada keutuhan jentera pentadbiran sesebuah kerajaan. Persepsi rakyat dalam aspek ketelusan dan menjadi penanda aras kepada kepercayaan terhadap seseorang individu. Oleh demikian, usaha memperkukuhkan integriti dan tadbir urus yang terbaik memerlukan komitmen daripada semua pihak dalam perkhidmatan awam, iaitu pegawai, kaki tangan dan organisasi itu sendiri dengan mengikut segala peraturan serta amalan-amalan terbaik. Agama Islam amat menggalakkan umatnya supaya bekerja dengan penuh amanah, jujur, muhibah, kasih sayang dan kemesraan di antara majikan dengan pekerja,
dan di antara pekerja dengan pekerja dalam semua urusan perkhidmatan selagi tidak melanggar hukum-hukum syarak agar membentuk masyarakat yang berjaya dan bertakwa.